Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Fidai Hanan Sahni dalam Buletin UKAS edisi malam 17 Ogos 2020. Buletin malam dimulakan dengan Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg menerima kunjungan hormat pengarah Politeknik Mukah di Wisma Bapa Malaysia Kuching hari ini. Kunjungan hormat yang diketuai oleh pengarah Politeknik Mukah Dullah Muluk itu bertujuan untuk menzahirkan penghargaan dan terima kasih atas sumbangan sebuah bas yang akan diterima pada September depan dan sumbangan busana kebudayaan untuk para pelajar Politeknik berkenaan. Beralih ke laporan harian COVID-19 dengan tiada kes positif COVID-19 dilaporkan hari ini. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dalam satu kenyataan media hari ini memberitahu jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak kekal sebanyak 682 kes. Laporan media sama turut memaklumkan masih terdapat 7 kluster yang masih aktif dan melibatkan seramai 62 orang. Berikut merupakan 7 kluster tersebut. Seterusnya mengenai Persekutuan Perkumpulan Wanita Sarawak PPWS yang merupakan penyokong setia Kerajaan Sarawak. Timbalan Menteri Pengangkutan Hasbi Habibullah berkata, PPWS bukan sahaja menyokong tetapi juga membantu kerajaan dalam menyampaikan dasar dan juga program berkaitan wanita dan sebagainya. Walaupun macam-macam kena kata itu ini, ketan ini masih memperjuangkan hak kita. Ada mereka persekutuan dengan perundingan, perbincangan. Dan kalau petani yang sedia maklum membaca surat khabar media massa, memang ada sudah apa-apa yang kita dituntut tu dari segi kawangannya, minyaknya dan sebagainya, sudah ada yang dibayar, janjikan dibayar oleh Petronas dan sebagainya kepada negeri Sarawak, SST dan sebagainya. Jadi ketani kerajaan yang ada UPS bukan tadi menabur janji, tetapi ketani usahakan apa yang kita dikatakan dan cuba untuk membangunkannya, melaksanakannya demi untuk rakyat. Berucap dalam Majlis Penyampaian Geran Ahli Parlimen Limbang di bangunan PPWS Limbang, beliau turut mengumumkan geran kepada sebanyak 54 cawangan PPWS, 13 jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung dan sebuah persatuan. Berikut pula, golongan belia di Sarawak disaran mengambil bahagian dalam pelbagai inisiatif dan program pembangunan usahawan yang dianjurkan Kerajaan Sarawak menerusi Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Sarawak dan Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak. Menteri Muda Perdagangan Antarabangsa dan Industri Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Muhammad Naruddin Majais berkata, Kerajaan Sarawak melaksanakan inisiatif tersebut bagi menggalakkan lebih ramai golongan muda, termasuk mereka yang bergelar graduan, untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Jelasnya menerusi program keusahawanan ini, para graduan universiti dan mereka yang memiliki sijil teknikal dan vocational boleh mendapat bantuan kerajaan dalam bentuk grant sehingga maksimum RM20,000 serta bantuan membeli peralatan mesin yang diperlukan seperti komputer dan sebagainya. Beliau berkata demikian dalam majlis penyerahan surat tawaran kepada peserta program USTEF, Gerak dan Speaks di Menara SEDC Kuching hari ini. Tambah Datuk Muhammad Naruddin lagi, mereka yang terlibat dalam perusahaan kecil dan sederhana juga di Pelawah memohon bantuan melalui skim pinjaman industri kecil dan sederhana Sarawak yang menawarkan jumlah pinjaman maksimum sehingga RM250,000 dengan kadar faedah sebanyak 4% berlandaskan konsep baki menyusut atau reducing balance. Selanjutnya mengenai program ziarah UKAS di Sadong Jaya. Seramai 30 orang penerima yang terdiri daripada golongan asnaf dari Kampung Jai, Pelanduk, Iboi, Jemukan, Bilis, Semera dan Ulu Semera telah menerima bantuan berupa barangan keperluan harian dalam program ziarah UKAS bagi kawasan Dun Sadong Jaya pada Ahad. Penyerahan bantuan telah dilakukan oleh Adun Sadong Jaya, Aidil Lariwu. Dalam ucapan ringkasnya, Insinyur Aidil Lariwu telah menyentuh betapa pentingnya tugas dan peranan pihak UKAS yang merupakan wadah dalam menyalurkan maklumat, berita yang sahih kepada penduduk dan masyarakat khususnya di kawasan pedalaman termasuk Dun Sadong Jaya. Katanya ia kemudiannya akan disalurkan melalui media sosial Facebook dan Buletin UKAS berkaitan dengan dasar kerajaan negeri dengan telus dan tepat. Berita seterusnya,
Masyarakat diingatkan untuk kekal mematuhi prosedur operasi standard SOP dalam usaha bersama memutuskan rantaian pandemik COVID-19. Pengerusi Majlis Perbandaran Kota Semarahan, Datuk Peter Minos berkata, semua pihak termasuk peniaga di Kota Semarahan perlu memastikan pengoperasian mereka selari dengan SOP yang telah ditetapkan. Kepada bisnes di Semarahan, terutama di Kota Semarahan, jangan lupa lah temperature taking suhu kita. Tadi saya minum di Bombay Spice, very good. Toiletnya bersih, the food still warm, dan masaknya itu ambil suhu, dan kita our handphone number, our name, that is best. Mana Bombay Spice bagus. I think kita di Kota Semarahan, that's the least itu kata orang Inggeris, the least itu yang kecil yang kita buat untuk patuh pada SOP RMCO. Beliau berkata demikian semasa pelancaran program kesedaran dan tanggungjawab amalan norma baharu dalam kehidupan komuniti pasca COVID-19 Kongsi Rezeki Komuniti Niaga yang lestari di Kota Semarahan hari ini. Sekian bersama saya, Fidai Hanan dan kru penerbitan. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.